Sekolah Juvana. Sekolah yang semua orang kenal. Dalamnya biasa bagi penghuninya, realitinya luar biasa bagi pandangan awam. Untuk hidup dalam sekolah Juvana ini penuh dengan cabaran, penuh dengan keperitan. Semuanya seolah nampak aman, akan tetapi menyimpan 1001 cerita. Dan cerita Amin bermula di sini. Kaca berdarah. Kisahnya bermula dengan Amin sedang bersiap sedia untuk solat di surau dan telah menjadi kebiasaan bagi Amin untuk bersalam dengan ibu dan ayahnya sebelum ke surau. Di sini ayah Amin mula merasa pelik kerana beg yang disandang oleh Amin agak berat untuk pergi ke surau, tetapi Amin berkata ianya dipenuhi dengan buku. Ibu dan ayah Amin berasa bangga kerana mempunyai anak yang soleh seperti Amin, kerana Amin tidak pernah tinggal untuk solat jemaah di surau dan mula bergurau bahawa Amin mengikuti perangai mereka. Kisah seterusnya bermula di sekolah. Di sekolah, Amin duduk di sebelah Hasanah. Hasanah merupakan kawan rapat Amin dan Hasanah juga selalu tidur di dalam kelas dan juga merupakan kawan yang sering bergurau senda dengan Amin. Apabila pulang dari sekolah, Amin dalam perjalanan hendak ke surau seperti biasa. Tetapi, Amin senyap-senyap pergi ke tempat lain dan melihat sesuatu di dalam begnya. Hujan pun mula turun dan kelihatan Hasanah sedang berlari di dalam hujan untuk pulang ke rumah daripada surau. Mak Amin yang melihat Hasanah terus memanggil Hasanah untuk masuk ke dalam rumah mereka. Ibu Amin memberikan tawul dan juga air panas ke Hasanah yang sedang dalam kesejukan. Ibu Amin pun bertanya kepada Hasanah yang baru pulang dari surau, "Siapa ustaz penceramah hari ini, Hasanah?" Dan mulalah perbualan di antara mereka berdua mengenai ustaz ceramah pada hari tersebut. Lalu Ibu Amin juga bertanya kepada Hasanah, "Ada nampak Amin ke dekat surau tadi?" Hasanah pun rasa pelik sebab seingatnya Amin dah lama tak datang ke surau. Hasanah bohong kepada Ibu Amin. Hasanah menolong Amin kerana Amin merupakan kawan baiknya. Keesokan harinya, Amin datang ke sekolah dengan keadaan yang tidak ceria seperti sebelum ini. Kelihatan Amin merasa sedikit serabut dan juga stres. Melihat keadaan tersebut, Hasanah berasa sedikit pelik. Ini kerana Amin kebiasaannya akan kelihatan ceria dan bertanya khabar bersama Hasanah. Kemudian, Hasanah teringat kembali kejadian semalam di mana Cik Yati bertanyakan tentang keberadaan Amin di surau, lalu menanyakan kejadian tersebut kepada Amin. Amin berasa sedikit cuak apabila ditanyakan soalan sebegitu. Amin mengatakan bahawa dia mempunyai urusan lain dan Hasanah tidak perlulah masuk campur urusannya. Merasakan bahawa Amin berada dalam keadaan yang tidak seperti kebiasaannya, Hasanah berasa begitu curiga. Selesai waktu persekolahan,
Hasanah bertekad untuk mengekori Amin. Secara diam-diam, perlahan-lahan dan juga berhati-hati, Hasanah mengekor Amin supaya tidak ketahuan. Hasanah mengekori Amin sehinggalah ke satu rumah terbiar yang berdekatan dengan sekolah mereka. Amin yang tidak tahu bahawa dia diekori perlahan-lahan masuk ke kawasan rumah tersebut. Amin mengeluarkan botol arak yang dimilikinya dari dalam beg sekolahnya. Amin kemudian meminum arak tersebut dan berasa hayal. Dia sudah tidak fikir akan keadaan sekelilingnya akibat pengaruh alkohol. Hasanah yang mengekori Amin merasa begitu terkejut. Dia terasa seperti tidak percaya akan apa yang dilihatnya, lantas menjerit memanggil nama Amin dan mendekatinya. Hasanah berasa begitu marah dan kecewa terhadap Amin dan memarahinya. Kemudian Hasanah mengambil botol arak tersebut dari tangan Amin lalu menyimbah air arak tersebut ke muka Amin. Amin berasa begitu terkejut lalu melarikan diri dari Hasanah. Akibat dari bajunya yang basah, Amin menukar baju tersebut ke baju yang baharu dan terus pulang ke rumah. Sesampai sahaja di rumah, Amin terus masuk ke biliknya. Dia mencampakkan baju yang dipakainya di lantai dan terbaring kepenatan setelah kejadian tadi lalu tertidur. Pak Samad masuk ke dalam bilik Amin untuk mengutip baju-baju untuk dibasuh. Pak Samad kemudian pergi ke dapur untuk mengasingkan baju tersebut. Semasa mengasingkan baju tersebut, Pak Samad terbau suatu bau yang tidak asing baginya lalu memanggil isterinya Cik Yati. Cik Yati kemudian datang ke dapur lalu menanyakan tentang apa yang terjadi. Pak Samad menanyakan kepada Cik Yati tentang bau yang ada di baju Amin. Apabila Cik Yati bau bauan yang ada pada baju Amin, Cik Yati berasa sedikit cuak tetapi menyorokkan reaksi mukanya lalu mengatakan itu hanyalah bau biasa dan tiada sebarang kelainan. Semasa Pak Samad dan Cik Yati sedang berbual, kedengaran Hasanah memberi salam. Hasanah datang ke rumah Amin dalam keadaan tergesa-gesa dan juga kepenatan. Pak Samad kemudian menyuruh Cik Yati untuk membasuh baju sementara Pak Samad menyambut kedatangan Hasanah. Hasanah datang dengan membawa satu botol arak di mana botol tersebut merupakan botol yang telah dirampasnya dari Amin. Hasanah menunjukkan botol tersebut kepada Pak Samad dan mengatakan bahawa Amin telah meminum air dari botol tersebut. Pak Samad kemudian teringat akan bau air tersebut seakan-akan bau yang pernah dia bau sebelum ini. Lantas, dia teringat akan bau yang ada pada baju Amin kerana bau itu seakan-akan sama. Pak Samad juga teringat akan kejadian yang terjadi pada minggu lepas ketika Cik Yati berada di dapur. Pada awalnya, Cik Yati pulang ke rumah dengan sebungkus plastik kemudian mengeluarkan makanan dalam plastik tersebut. Terdapat satu botol di mana botol tersebut merupakan arak. Cik Yati kemudian membawa botol tersebut ke kabinet dan menyorokkan botol tersebut di belakang barang-barang dapur yang lain agar tidak kelihatan.
Apabila Cik Yati ingin meminumkan air tersebut, dia mengeluarkan air tersebut secara diam-diam supaya tidak dilihat oleh orang lain. Semasa ingin menuang air tersebut di dalam cawan, Pak Samad datang ke dapur. Cik Yati berasa sedikit terkejut akan keberadaan Pak Samad. Pak Samad menanyakan tentang air tersebut kerana baunya agak pelik. Cik Yati mengatakan bahawa itu adalah jamu dan itu merupakan bau yang biasa bagi jamu. Selepas terimbas kejadian sebelum ini, Pak Samad berasa begitu marah dan kecewa lalu menghempas botol itu sehingga pecah. Pak Samad kemudian masuk ke dalam rumah dan pergi ke bilik Amin. Dalam keadaan yang marah, Pak Samad mengejut Amin dan menanyakan perihal botol itu. Dalam keadaan yang tidak waras dan masih dalam pengaruh alkohol, Amin bangun lantas terkejut. Amin mengatakan bahawa itu bukan miliknya lalu menolak Pak Samad sehingga jatuh lalu terhantuk di bujur kabinet. Melihat keadaan rumah yang sunyi dan Pak Samad yang begitu lama di dalam rumah, Hasanah kemudian pergi ke bilik Amin lalu melihat sekujur tubuh Pak Samad yang sudah kaku. Hasanah kemudian memanggil Cik Yati. Cik Yati datang dalam keadaan tergesa-gesa dan terkejut melihat keadaan Pak Samad. Amin kemudian sedar akan apa yang telah dilakukannya. Lalu memanggil-manggil Pak Samad, tetapi apakan daya, Pak Samad sudah tidak bernyawa lagi. Hadis An Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء خير خطائين التوابون رواه الترمذي. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam akan melakukan kesalahan dan pesalah yang paling baik ialah yang selalu bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Selepas dengar hadis ini, ia seakan-akan tepat masuk menembusi jantungku. Aku betul-betul menyesal dengan kehidupan dan kesalahan aku yang sebelum ini. Aku benar-benar bertaubat. Abah, Mak, Amin minta maaf. Amin menyesal sangat-sangat akan apa yang Amin dah buat. Amin tahu Amin bukan anak yang baik. Amin seorang anak yang derhaka. Tapi Amin nak bagi tahu semua yang terjadi semua bukan sebab Amin semata. Minuman syaitan itulah yang menjadi punca utama Amin jadi macam ni. Maafkan Amin ya Mak Abah. Amin janji tak akan ulangi dah perbuatan terkutuk itu dan akan jadi Amin yang baru di masa hadapan. Doakan Amin ya semua.